Huang Na! Huang Na! Huang Na! Mana kau, nak? Mana kau? Huang Na! Saya editor podcast Syahidah Sarhid, episod kelima, Pembunuhan Huang Na. Diari Mahkamah. Pada 10 Oktober 2004, seorang kanak-kanak warga Cina berusia 9 tahun telah didapati hilang. Huang Na, seorang murid darjah 2 Sekolah Rendah Jintai, kali terakhir dilihat di Pusat Borong Pasir Panjang sekitar 1:30 hari pada 10 Oktober setelah dia ke pusat makanan di situ untuk membuat panggilan jarak jauh kepada ibunya yang sedang berada di China. Pada masa itu, Huang Na di bawah jagaan sahabat-sahabat ibunya. Pada kali terakhir, Huang Na kelihatan memakai jaket denim, seluar bermuda dan berkaki ayam. Apakah yang telah terjadi pada Huang Na dan di manakah kanak-kanak tersebut? Engkau cari sebelah blok tu, engkau ikut aku ke interchange. Aku pergi IMM cari dia. Okey. Huang Na! Huang Na! Huang Na! Pihak polis dan juga sekumpulan warga Singapura turut mencari Huang Na di merata tempat selama lebih 20 hari. Akhirnya, pada 31 Oktober 2004, Tuk Leng Hau, 22 tahun, seorang warga Malaysia yang bekerja di Pusat Borong Pasir Panjang, bekerjasama dengan pihak polis dan menemukan mayat Huang Na di lereng bukit dekat Teluk Blangah Hill Park. Anak aku! Siapa bunuh anak aku? Huang Na! Tuk Leng Hau kemudian didakwa di mahkamah dengan tuduhan membunuh dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum mati. Pekerja sosial belia dari AMP Singapura, Cik Nur Hayati Yusof menjelaskan mengapa ada kalanya jenayah penderaan dan pembunuhan anak-anak bawah umur melibatkan pemangsa dalam kalangan orang yang mereka kenali. Penderaan ataupun pembunuhan antara anak-anak luar di bawah umur melibatkan mereka yang mereka kenali ataupun mereka sayangi lah. Okey, ni kerana orang dewasa yang bersama mereka itu sangat memahami tentang kekuatan dan kelemahan diri anak-anak tersebut. Okey, ditambahkan lagi juga kalau macam orang-orang dewasa ni mengetahui aktiviti harian mereka ataupun siapa yang mereka berinteraksi dengan. Okey, oleh itu jika orang dewasa ini ada berniat yang tidak baik ataupun tidak dapat mengawal emosi mereka atas sebab-sebab tertentulah. Okey, cara yang paling mudah sekali untuk mereka melepaskan emosi yang negatif ini adalah dengan orang yang terdekat, itu termasuklah termasuklah kanak-kanak. Ikuti apa yang sebenarnya terjadi kepada Huang Na dalam bahagian kedua, episod kelima, Pembunuhan Huang Na. Diari Mahkamah. Penemuan seorang mayat kanak-kanak perempuan yang tidak berpakaian dan dipercayai budak perempuan yang hilang sejak 10 Oktober lalu, Huang Na, telah ditemui di lereng bukit di Teluk Blangah Hill Park. Operasi mencari ini dilancarkan menyusuli maklumat yang diterima daripada Tuk Leng Hau. Mayat Huang Na ditemui di dalam kotak berukuran 50 x 40 x 30 cm di lereng Gawong selepas 20 pegawai polis melancarkan operasi mencari budak warga Cina berusia 8 tahun itu. Kotak itu telah diikat dengan pita pelekat dan mengeluarkan bau mayat yang sudah reput ketika ditemui. Seorang warga Malaysia 22 tahun Tuk Leng Hau didakwa di mahkamah dengan tuduhan membunuh Huang Na. Diari Mahkamah mengupas kejadian yang menyedihkan ini.
Dalam kenyataannya, kepada pihak polis, Tuk Leng Hau berkata pada hari yang malang itu, Huang Na berkeras mahu mengikutnya ke sebuah bilik stor di Blok 15 berdekatan Pusat Borong Pasir Panjang. Tuk kemudian membawa kunci bilik stor dan membawa Huang Na ke dalam pejabat yang berada di dalam bilik stor itu. Mereka berdua bermain sorok-sorok dengan semua lampu dimatikan dan dengan buku lali Huang Na diikat dengan tali. Tuk mendakwa bahawa mereka sering bermain permainan di mana dia akan mengikat tangan atau kaki Huang Na dan budak kecil itu akan cuba melepaskan diri. Pekerja sosial belia AMP Singapura Cik Nur Hayati Yusof menjelaskan bagaimana kanak-kanak mudah dipengaruhi oleh orang dewasa sekeliling mereka. Kanak-kanak yang seusia Huang Na ni actually selalunya mudah dipengaruhi oleh orang dewasa yang di sekeliling mereka. Okey, terutamanya jika mereka kenal dengan rapat lah. Okey, mungkin Huang Na ni meletakkan kepercayaan kepercayaan tinggi terhadap Tuk kerana dianggapkan Tuk ni adalah salah satu ahli keluarganya. Okey, anak-anak seusia begini sepatutnya dipantau dengan lebih dekat. Okey, sebab dia punya pemikiran belum lagi membangun dengan sempurna lah. Okey, dan tentunya mereka ni memerlukan bimbingan yang dekat lah. Okey, dan sebagai ibu bapa, okey, bolehlah kita mencari alternatif ataupun pelbagai bantuan yang disediakan dalam masyarakat, okey, atau sumber masyarakat bagi menolong ibu bapa ni dalam pemantauan anak-anak. Tidak lama selepas meninggalkan Huang Na untuk bersembunyi di pejabat, Tuk masuk semula ke pejabat. Tidak lama kemudian, saya masuk semula ke pejabat. Pejabat masih gelap. Masih gelap gelita. Saya mula memukul meja dengan tangan saya dan memanggil nama Huang Na. Semasa saya memukul meja, saya tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang kuat. Saya terus membuka lampu di pejabat. Saya terlihat Huang Na terbaring di atas lantai. Dia kelihatan tidak sihat. Ada sesuatu yang tidak kena. Dia seperti baru muntah darah. Kerana darah mengalir keluar dari sudut kanan mulutnya. Dia seolah-olah akan mengalami sawan. Matanya terbuka luas dan terdapat air kencing di seluruh lantai. Saya panggil nama dia tapi dia tidak jawab. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuba membuka ikatan pergelangan kakinya, tetapi saya tidak tahu bagaimana nak membuka ikatan itu. Saya terus duduk di atas kerusi. Mahkamah diberitahu Tuk menunjukkan bagaimana dia mencincang belakang leher Huang Na dengan tangannya dan kemudian menyekik Huang Na sambil menutup mata. Tuk mendakwa yang dia tidak tahu kenapa dia berbuat begitu dan hanya menyedari budak itu telah mati selepas dia membuka matanya. Tuk kemudian menanggalkan jaket yang dipakai Huang Na dan menutup mukanya. Ketika Tuk cuba menanggalkan seluar Huang Na, dia memasukkan jari ke dalam alat sulit Huang Na. Tuk mendakwa dia tidak tahu kenapa dia lakukan sedemikian. Tuk kemudian mengunci bilik stor dan menunggang motosikal pulang ke flat Teluk Belanga untuk mandi dan menonton televisyen. Kira-kira pada 8.30 malam, dia kembali ke stor untuk membuang mayat itu. Dia membungkus mayat Huang Na dengan beberapa lapisan beg plastik sebelum memasukkannya ke dalam kotak yang kemudiannya diikat dengan pita pelekat. Selepas itu, dia membuang pakaian mendiang Huang Na di tempat pembuangan sampah di Blok 16 kerana tiada kamera CCTV di situ. Tuk kemudian menggunakan motosikalnya untuk mengangkut kotak yang mengandungi mayat Huang Na ke Taman Bukit Teluk Belanga di mana dia melemparkan kotak itu ke dalam kawasan hutan. Semasa perbicaraan, pihak pendakwa menunjukkan video yang mengandungi lakonan semula Tuk. Dia menunjukkan apa yang telah dia lakukan terhadap Huang Na di dalam bilik stor dan bagaimana dia kemudian membungkusnya di dalam kotak. Pihak pendakwa berkata bahawa pada 10 Oktober 2004,
Tuk dengan sengaja mengajak Huang Na ke dalam bilik stor di blok 15 itu untuk kononnya bermain sorok-sorok. Ketika bersendirian dengan Huang Na di dalam bilik stor, Tuk kemudian menanggalkan pakaiannya, mengikat anggota badannya dengan tali rafia dan melakukan serangan seksual terhadapnya. Pihak pendakwa percaya yang Tuk membunuh Huang Na selepas kejadian itu untuk memastikan Huang Na tidak melaporkan apa yang dilakukannya itu. Pihak pendakwa menambah yang Tuk juga sedari apa yang dilakukan kerana dia menunggu sehingga malam hari untuk membuang kotak berisi mayat Huang Na. Pihak pendakwa menegaskan bahawa tertuduh telah jelas melakukan kesalahan membunuh. Peguam bela Tuk, Encik Subas Anandan pula berkata bahawa pihak pendakwa tidak membuktikan punca kematian kerana terdapat beberapa alternatif yang boleh menyebabkan kematian Huang Na. Beliau menambah yang pihak pendakwa mesti membuktikan kesnya di luar keraguan munasabah. Tuk memilih untuk berdiam diri. Pihak peguam belanya juga menggunakan pembelaan tanggungjawab yang berkurangan atau diminished responsibility dan mendakwa yang Tuk mengalami skizofrenia pada masa kesalahan tersebut. Rakan kongsi firma guaman IRB Law, Cik Mumtaz Zainuddin menerangkan. Doubt tu maknanya kita kasih eksplanasi yang lain. Kita kasih, oh mungkin dia tak jadi macam gini, dia jadi macam gini. Tapi reasonable tu perlu. Tak semestinya defense lawyer cakap, inilah cara dia jadi. Court akan cakap, okey, mungkin ada satu cara lain, kita jangan convict dia, kita jangan penjarakan dia atau hukumkan dia. Tak. Court kena convince yang cara yang kita kasih lagi satu tu, yang doubt tu, itu reasonable. Itu ada mungkin evidence lain yang support teori itu. Jadi defense ini sepatutnya kasih cara yang alternatif yang macam mana ni jadi. Jadi sepatutnya court akan lepaskan klien saya. Tapi banyak kes tak lepas lah. Banyak kes pendakwa dapat tunjuk beyond, lebih daripada doubt awak. Doubt awak tu tak sempurna, tak secukup. Ikuti apa yang terjadi dalam perbicaraan Tuk Leng Hau dalam bahagian ketiga, episod kelima Diari Mahkamah, Pembunuhan Huang Na. Diari Mahkamah. Saya editor podcast Syahidah Sarhid, episod kelima, bahagian ketiga, Pembunuhan Huang Na, perbicaraan Tuk Leng Hau. Diari Mahkamah. Semasa perbicaraan, Tuk Leng Hau memilih untuk berdiam diri. Peguam belanya, Encik Subas Anandan berkata bahawa pihak pendakwa tidak membuktikan di luar keraguan munasabah bahawa Tuk telah menyebabkan kematian Huang Na. Katanya terdapat kemungkinan lain yang boleh menjadi punca kematian, seperti akibat sesak nafas yang berpunca daripada episod sawan atau akibat dibungkus dalam beg plastik semasa masih hidup. Encik Subas seterusnya menegaskan bahawa tiada bukti fizikal bahawa Tuk ada membuat serangan seksual terhadap Huang Na. Selain itu, peguam bela beliau menambah bahawa Tuk mengalami skizofrenia ketika melakukan kesalahan itu dan ini menyebabkan tanggungjawab yang berkurangan atau diminished responsibility yang tidak memberi hukuman mati. Pihak peguam bela hanya memanggil seorang saksi iaitu Dr. Nagulendran, seorang pakar psikiatrik. Dalam laporan psikiatriknya, Dr. Nagulendran membuat kesimpulan bahawa tertuduh mengalami skizofrenia yang pada masa kesalahan itu telah menjejaskan keadaan mentalnya. Ketika perbicaraan, Dr. Nagulendran memberikan beberapa faktor atau simptom yang menunjukkan Tuk mempunyai masalah mental skizofrenia. Faktor pertama ialah tingkah laku yang tidak teratur. Dr. Nagulendran menyifatkan perbuatan Tuk ketika membunuh Huang Na sebagai tidak rasional, tidak bermotif dan tidak dirancang. Faktor kedua ialah emosi yang mendata. Ini merujuk kepada sikap tiada emosi yang berterusan. Menurut Dr. Nagulendran, semasa temu bualnya dengan Tuk tidak menunjukkan perasaan kesal atau simpati walaupun telah membunuh seorang anak kecil yang rapat dengannya.
Faktor ketiga ialah hayalan atau primary delusions. Dalam kenyataan tu kepada pihak polis selepas dia ditangkap dan dalam temu bualnya dengan pakar psikiatrik pihak pendakwa, Dr. Satya Devan dari November hingga Disember 2004, Tuk secara konsisten mengaku menggunakan tangannya untuk menetak leher Huang Na, menyekiknya dan memasukkan jarinya ke dalam alat sulit Huang Na. Bagaimanapun, Tuk kemudian memberikan keterangan yang berbeza pada 21 Disember 2004. Ketika ini, Tuk menerangkan bagaimana 3 lelaki Cina telah memasuki bilik stor dan merekalah yang telah mengikat Huang Na dan mencekiknya. Rakan kongsi firma guaman IRB Law, Cik Mumtaz Zainuddin menerangkan. Untuk cari cara orang yang buat salah untuk explain yang dia bukan orang biasa time tu. Mungkin pemikiran dia dah lari sikit. Tu cara cakap, cara senang lah, cara loose selalunya ini bukan pasal orang mabuk ke orang makan drug, bukan tau. Ini selalunya sakit macam bipolar, skizofrenia, ada orang temporary insanity, maknanya dia sekejap tu dia jadi orang gila lah. Ada macam-macam penyakit minda yang kita ada di dalam komuniti kita. Jadi kadang-kadang orang-orang ni diorang bila buat salah tu, maksud dia diorang tak fikir macam orang biasa time tu. Tak semestinya diorang orang gila. Diorang mungkin time-time lain okey, tapi time yang diorang buat crime tu mungkin ada something yang lain ke minda diorang sampai diorang tak faham apa yang diorang buat tu. Jadi ni kita panggil diminish responsibility. Diminish tu maknanya saya kurangkan saya punya responsibility, saya kurangkan tanggungjawab saya lah. Kalau awak sakit pun tapi awak faham, tak boleh kurang. Tapi kalau awak ada sakit minda ni sampai kurangkan kefahaman awak time awak tengah buat offense tu, dan court akan consider defense tu agak serius lah, kerana court takkan sentence orang yang katanya tak faham bila dia tengah buat barang tu apa jadi. Saksi pakar daripada pihak pendakwa Dr. Satya Devan membangkang laporan psikiatrik dari pihak peguam bela. Dr. Satya Devan menerangkan yang Tuk mampu merancang dengan teliti bukan saja bagaimana hendak membuang mayat Huang Na, tetapi dia juga lari ke Malaysia. Ini menurut doktor adalah tidak konsisten dengan keadaan skizofrenia. Berdasarkan semua bukti daripada pihak pendakwa dan pihak pembela, Hakim Lai Q Chai memberi keterangannya. Perlu diingat bahawa tertuduh sendiri telah mengaku dalam kenyataan polisnya serta membuat video lakonan semula bagaimana dia menetak dan mencekik leher Huang Na, menutup mukanya dan menghentak leher si mati dengan kakinya. Sudah tentu, ini sebelum penarikan balik pengakuannya pada 21 Disember 2004 apabila dia memberikan akaun baru tentang bagaimana 3 lelaki Cina yang membunuh Huang Na. Malah pihak pembela sendiri membuat laporan bahawa kisah baru ini satu pembohongan atau hasil hayalan. Walau apapun, telah ditetapkan undang-undang bahawa seseorang tertuduh boleh disabitkan atas pengakuannya sendiri, walaupun ia ditarik balik, selagi mahkamah berpuas hati bahawa kenyataan itu dibuat secara sukarela. Peguam Cik Mumtaz menjelaskan. Singapura is satu-satu negeri yang accept confession sebagai satunya cara untuk convict satu orang lah, untuk kasih orang tu face hukum. Tapi yang specialnya dalam negeri kita ni, confession sendiri satu, tak ada evidence lain pun boleh convict orang. So yang kadang-kadang yang paling susah, banyak kita nak accept cases of drugs lah, drug trafficking. So for example, tak ada evidence lain, tapi orang tu dia confess, dia kasih detail-detail lah macam dia buat tu, dia punya statement tu alone boleh gantung dia. Jadi kadang-kadang ada cases-cases yang macam evidence tu tak ada lain, only dia punya statement, dia punya own cakapan tu cukup untuk gantungkan dia. Tapi kita kena faham, ini bukan statement yang longgar, ini bukan loose, not loose statement. Dia perlu
fulfill lah kriteria-kriteria yang tertentu. Seperti ini statement yang kita kasih voluntary. Kita kasih statement ini tak ada dipaksa, tak ada threat, tak ada inducement. Inducement tu maknanya macam tak ada, kita cakap kalau kamu kasih kita statement ni, kita kasih kamu ini. Mungkin for example exchange lah. Tak ada promise, oh kalau kamu kasih saya statement ni, saya tak charge orang lain. Mungkin saya tak charge isteri awak, anak awak. Tak ada operation macam saya tinggalkan awak dalam bilik 48 jam, tak kasih makan, tak kasih air. So statement ni kena clean of all this. Tak ada threat, tak ada ugutan, tak ada inducement, tak ada promise, tak ada operation. Kalau statement ni voluntarily, dan baru statement ni boleh diterima dari mahkamah. Bukti forensik menyokong kes pendakwa. 5 kecederaan di muka Huang Na membuktikan bahawa Tuk telah menutup mulut dan hidung Huang Na. Hakim berpendapat bahawa walaupun Tuk benar-benar mengidap skizofrenia, dia masih sedar tentang apa yang telah berlaku dan apa yang dia lakukan selepas membuat kesalahan. Hakim juga percaya yang Tuk tidak mempunyai sejarah keabnormalan mental. Bukti-bukti seperti tersenyum pada dirinya sendiri sejak 2 tahun yang lalu, melihat kilatan bentuk manusia atau sikap tingkah laku lain yang diketengahkan pihak peguam bela, semuanya tidak semestinya menunjukkan yang minda Tuk tidak normal. Hakim mendapati yang tingkah laku Tuk selepas pembunuhan itu jelas hasil daripada fikiran yang waras dan tidak percaya yang ini satu pembunuhan tanpa motif, walaupun sukar untuk menetapkan motif sebenar. Selepas menilai bukti secara keseluruhan, saya yakin tanpa keraguan munasabah bahawa Tuk Leng Hau telah menyebabkan kematian Huang Na. Saya mendapati tertuduh bersalah seperti yang didakwa dan mengenakan hukuman mati mandatory ke atasnya. Tuk Leng Hau mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan, tetapi rayuannya ditolak. Dalam keputusan bertulis, Hakim Besar Yong dan Hakim Rayuan Chow Hik Jin menyokong keputusan dan hukuman Hakim Lai Kiu Chai. Menjelaskan faktor yang menyebabkan rayuan ditolak, Peguam Cik Mumtaz berkata, kalau kamu boleh kasih alternatif yang lain lah. Mungkin versi ini yang jadi. Macam katakan yang kes ini, katakan dia cakap yang 3 orang Cina tu yang pembunuh. Jadi kalau court tengok, okey, ni mungkin ke saya boleh cakap ini doubt, mungkin bukan dia yang bunuh, orang lain yang bunuh. Tapi saya kena cross a second hurdle. Walaupun defense lawyer dia kasih saya satu alternatif versi, is it reasonable? Itu yang dia kasih kita versi ini, is it saya boleh terima, saya boleh cakap iya mungkin ini jadi. Doubt tu tak semestinya semua yang kita throw out lah. Tidak, defense lawyer senang, kita boleh just throw out 10 different versi. Court kena convince yang versi ini ada reasonable, ada beratnya. Saya percaya kes ini result dia memang yang betul lah, kerana memang ada banyak evidence yang menunjukkan pensalah ini memang ada buat jenayah ini. Saya rasa kes ini memang betul lah. Dia dah reach the justice lah. Justice of the case is served lah. Bagi ibu bapa yang perlu meninggalkan anak-anak mereka sedang mereka sibuk bekerja, pekerja sosial belia EMP Singapura Cik Nur Hayati Yusof memberikan nasihat berikut. Pertama, memupuk komunikasi secara terbuka. Okey, ni untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang situasi yang ibu bapa hadapi. Okey, memberikan kefahaman yang betul dan jelas kepada mereka mengikut tahap umur anak tersebut adalah sangat kritikal. Okey, pemahaman anak kecil ataupun early childhood adalah sangat berbeza dengan pemahaman anak yang di peringkat sekolah rendah ataupun middle dan late childhood lah. Yang kedua yang saya boleh kongsikan kepada ibu bapa di luar sana ialah bina jaringan sosial ataupun dan plan keselamatan. Okey, ibu bapa hendaklah berbincang sesama ahli keluarga termasuklah anak-anak itu sendiri tentang plan keselamatan ketika mereka sedang bekerja. Okey, ini boleh melibatkan pelbagai pihak yang dipercayai termasuklah nenek, datuk ataupun makcik-pakcik, okey, ataupun teman dan maybe tetangga yang terdekat dengan mereka lah. Okay, ini adalah sangat penting. Okay, jika berlakunya perkara yang tidak diingini, mereka lah orang yang pertama boleh membantu dalam situasi tersebut. Sekian dahulu dari saya, editor podcast Syahidah Sarhid. Diari Mahkamah.